Salam sejahtera Malaysia. Baru-baru ini gempar di seluruh Malaysia apabila Shafi Afdal mendedahkan kononnya dan beberapa lagi orang lah mendedahkan kononnya Tan Sri Muhyiddin Yassin minta sokongan daripada mereka kerana untuk dia menjadi Perdana Menteri semula, kerana kata mereka, dakwah mereka, menurut mereka Muhyiddin Yassin mendakwa dia ada cukup nombor untuk menjadi Perdana Menteri semula. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi kita telah terima satu pendedahan pengakuan paling padu, mantap, berani daripada bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata, saya tak pernah dakwa ada majoriti untuk kembali jadi PM, kata Muhyiddin Yassin. Presiden bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dia mendekati pemimpin politik dan memberitahu mereka dia telah memperoleh majoriti untuk kembali sebagai Perdana Menteri. Ini selepas Presiden daripada Parti Warisan Malaysia iaitu Shafi Afdal menuduh Muhyiddin 2 bulan lalu berjumpa dengannya dan mendakwa mendapat sokongan 119 ahli parlimen. Sebanyak 111 ahli parlimen daripada 220 kerusi diperlukan untuk majoriti. Berita harian memetik Muhyiddin menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar. Dia menegaskan bertemu dengan pemimpin parti, bukan BN, tetapi berkata ia adalah untuk membincangkan pengaturan untuk menentang BN semasa secara langsung pada pilihan raya umum ke-15. Katanya perkara ini dibincangkan secara tidak rasmi apabila terdapat beberapa ahli politik daripada Parti Pembangkang yang menemui saya selepas pilihan raya negeri PRN Johor. Katanya rata-rata berpendapat cara terbaik untuk menghadapi PR15 ialah dengan mengusahakan formula 1 lawan 1 menentang Barisan Nasional, katanya. Muhyiddin berkata kejayaan BN dan PRN Melaka dalam PRN Melaka dan Johor adalah disebabkan undi pesaing mereka berpecah. Katanya susulan itu, saya mengambil inisiatif untuk berhubung dengan pimpinan parti selain BN bagi berkongsi pandangan mengenai formula 1 lawan 1. Dan inisiatif ini saya ambil selepas mendapat persetujuan daripada Biro Politik Bersatu dan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak bertindak secara bersendirian tetapi mendapat mandat daripada parti, katanya. Menurutnya, persefahaman diperlukan untuk PR15 bagi mengharang kepulangan kleptokrat. Tambahnya, saya percaya majoriti rakyat menolak kleptokrasi dan suatu usaha mesti dilakukan untuk menghalang Barisan Nasional daripada kembali berkuasa sepenuhnya di negara ini, katanya, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam siri perbincangan saya dengan pimpinan parti politik selain PN, saya mengambil maklum mengenai pendirian setiap parti berhubung cadangan ini. Katanya, saya akur masing-masing mempunyai pandangan tertentu mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan cadangan ini. Katanya lagi, dia menegaskan pintu bersatu akan terbuka kepada mana-mana parti bukan BN untuk merangka strategi terbaik bagi PRU ke-15 yang akan datang. Okey, so sudah terjawab. Tidak tahu mana satu yang betul, makin bingung kita. Shafi kata begini, Muhyiddin kata begini. Jadi kita pun tak tahu mana satu yang betul atau dua-duanya betul. Yang tahu kebenarannya yang betul-betul mereka berdua saja. Dan individu-individu yang mendakwa Muhyiddin ada buat begitu. Itu saja. Kita tidak tahu mana satu yang betul-betul. Apapun, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sekali lagi tuan-tuan dan perempuan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nur Jazlan buat kejutan sekali lagi. Padan muka. Kepada mereka yang berkenaan. Terbaiklah Nur Jazlan. Daripada Malaysia Kini, diterbitkan 6 Jun, lebih kurang pukul 9 pagi tadi. Nazir patut duduk diam-diam, biar SPRM buat kerja, kata Nur Jazlan. Timbalan pengerusi UMNO Johor iaitu Nur Jazlan Mohamed menyarankan Nazir Razak, iaitu adik kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, supaya duduk diam-diam. Diam-diam, jangan kau menyibuk.
dan membiarkan SPRM untuk melakukan tugas bagi menangani rasuah. Ini terjadi selepas Nazir tiba-tiba memberikan cadangan yang memang agak pelik. Mencadangkan dasar anti rasuah seperti yang telah diamalkan di Hong Kong pada 1970-an yang memberi pengampunan kepada kesalahan rasuah kecil sebelum 1977 dan hukuman tegas terhadap kesalahan selepas itu. Katanya, dia patut duduk diam-diam saja kerana dia merupakan individu yang telah diberikan peluang menjadi tokoh korporat di bawah kerajaan BN yang ditolak rakyat pada tahun 2018. Dia juga terpalit dengan kes dana 1MDB, tetapi tidak didakwa oleh Kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Perikatan Nasional. Katanya, biar SPRM jalankan tugas tanpa gangguan. Katanya, Nur Jazlan yang juga adalah pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara dan bekas timbalan Menteri Dalam Negeri melalui mesej teks kepada Malaysia kini. Ketika menghadiri acara di Pusat Dagangan Dunia KL pada Jumaat yang lalu, Nazir telah ditanya perkara yang akan dilakukannya sekiranya berkuasa untuk mengatasi masalah sistemik negara termasuklah rasuah. Katanya perkara kedua yang saya ingin tangani ialah rasuah. Bagaimana untuk memecahkan rasuah di negara ini? Terdapat model di Hong Kong pada tahun 1970-an di mana mereka merombak sistem, menawarkan pengampunan dan shoot to kill, iaitu hukuman tegas, kata Nazir. Dia berkata bahawa pengampunan untuk jenayah lampau mungkin boleh dilakukan jika ia tidak serius, agar usaha membentung rasuah yang berlalu-lalang tidak disabotaj, katanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Kamu setujukah dengan adik kepada Najib Razak ini? Iaitu tiba-tiba bagi pengampunan. Wah, untunglah siapa yang pernah buatkah, siapa yang makan cili terasa pedas. Okey, siapa yang pernah salah, tetap salah lah. Tapi kalau betul-betul dapat diampuni, wow, untunglah bagi mereka. Tapi alih-alih timbalan pengerusi UMNO Johor sendiri, iaitu Nur Jazlan Mohammed, telah menyarankan supaya adik kepada Najib Razak beliau pernah menjadi bekas timbalan menteri. Dia kata bagus kau diam-diam sajalah. Diam-diam sajalah. Nanti bising tiba-tiba kau pun kena lagi susahlah. Okey. Kata Nur Jazlan, dia patut diam-diam saja. Saya setuju. Diam-diam sajalah. Biar SPRM buat kerja. Kerana dia merupakan individu yang telah diberikan peluang untuk menjadi tokoh korporat. Betul. Ini peluang sudah dapat. Jadi sekarang biarlah SPRM buat siasatan, janganlah kacau. Kata Nur Jazlan lagi yang paling panas ini. Dia juga terpalit dengan kes dana 1MDB, tapi dia tidak didakwa oleh Kerajaan PH, Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Bersyukurlah sebab sudah tidak didakwa. Nanti tiba-tiba bising, anda dakwa. Nanti menyesal pula. Okey. So, kesian jugalah. Hampir seluruh yang Najib rapat, semuanya macam terkena tempias saja. Suami isteri, Najib Razak dan Rosmah Mansur dah kena tempias. Satu lagi yang kena tempiasnya, adik tiri Najib Razak. Anak Najib Razak. Anak Najib Razak, bukan pasal rasuah tapi LSDN. LSDN, hutang, teks. Okey, so kita doakan semoga negara Malaysia terus menjadi terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.